Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab kita ini nama dia Muqaddimah Aqidah Muslim. Muqaddimah Aqidah Muslim. Bab yang keempat, muka surat 14, pengertian Islam. Islam itu makna apa? Itu maksudnya pengertian Islam. Islam yang diwahyukan. Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak boleh disamakan dengan pengertian perkataan agama menurut pahaman manusia pada umumnya. Islam ada nama dia. Tapi orang panggil agama Islam. Tidak gitu? Islam mana orang panggil agama Islam. Boleh kalau kita nak kata Islam agama. Buddha agama. Hindu agama. Memang orang panggil lagi tu. Dari segi bahasanya orang panggil agama belaka. Agama Hindu, agama Buddha. Tetapi pada hakikatnya tak boleh tak sama. Tak sama. Pasal itulah ada setengah lagi ulama dia tak panggil agama. Dia panggil din Islam. Sebab din tu lain. Din tu maknanya kalau terjemah ke Melayu agama juga, tapi orang panggil tak boleh panggil din Yahudi, tak boleh panggil. Kena panggil pahamnya boleh. Berupa ajaran yang menyatakan tentang hubungan antara manusia dengan kuasa gaib. Ketidaksamaan pengertian ini kerana Islam sebagai ad-din. Kena berbalik itu. Islam sebagai ad-din. Mana Islam sendiri itu cara hidup. Itu maksud ad-din. Cara hidup, panduan hidup itu. Orang lain itu cara ibadat ya buat dia ni cara hidup lain. Tak ada agama lain. Tak ada kamu nak pakai apa, nak makan apa, agama gila. Tak ada. Islam sebagai agama ad-din yang merangkumi keseluruhan lapangan kehidupan. Dalam Islam ni lengkap. Benda gapo hak ada dalam Islam ni? So, ya. Hidup start daripada tidur, makan, pakai, kerjaan, semuanya ada peraturan. Ini adalah terkandung dalam akidahnya. Akidahnya ada. Amalan dan hukum-hukum berhubungan dengan rohani dan jasmani. Hubung dua-dua ada. Rohani ada. Bak ibadahnya ada. Jasmaninya bak makan minum, bak tubuh ada kita. Itu jasmani. Fardiyah dan jam'iyah. Fardiyah itu maknanya sore-sore. Hukumnya untuk sore diri. Jam'iyah maknanya jama'iyah untuk ramai-ramai. Agama dan politik ada belakang. Politik mana pentadbiran pemerintahan. Orang Melayu ni bila sebut politik, ada temai politik. Tidak mai. Politik di mana pentadbiran. Mai ke? Tadbiran. Tidak mai. Mau tak main politik ke? Kata tidak main politik. Politik maksudnya pentadbiran. Dan segala urusan hidup di dunia dan akhirat adalah lebih luas dari pengertian agama sahaja. Kalau kata din, masuk belakang dalam itu. Kehidupan masuk, akhirat masuk, pekerjaan masuk, ibadat masuk. Itu makna din. Ada pun agama lain, dia tak ada agama dia. Dia tahu tonik dai, tahu semua untuk ekor, tak boleh makan lembu gitu ya, maknanya ada peraturan sikit-sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Surah An-Nahl ayat 89. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menerangkan segala-galanya dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang muslimin. Mana kerja Al-Quran itu ni menjadi petunjuk, jadi pedoman, jadi peraturan pada kehidupan manusia. Dalam Al-Quran itu ayat belakang. Ayat belakang secara umum lah. Dia ayat kita ayat, dia tak ayat sikit-sikit. Dia tak ayat sesak. Kalau ayat sesak, atau lah kita nak bilangnya. Wah mu'tai boleh makan ya ar-rambutan, ad-durian, berapa puluh jilid kita. Nak royak belakang. Tu orang kita sedik lagi sudah.
Firman Allah Ta'ala lagi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surah Al-Ma'idah ayat 3, maksudnya, pada hari ini. Hari mana hari ini tu? Hari Nabi kita duduk di Arafah. Hari Hajjatul Wada. Tahun yang ke-10 Nabi kita duduk di Arafah. Berapa hari lagi Nabi kita nak wafat? Tu ayat Quran ni. Duduk di Arafah 10 hari bulan 9 hari bulan Zulhijjah. Nabi kita wafat. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 2 bulan lebih lagi meninggal. Mana ayat Quran ni turun macam sijil lah. Maksud dia pada hari ini, yakni hari Arafah ini, telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Sempurna dah lah. Belum pada ni, tak sempurna lagi sebab rukuk Islam belum sudah. Bila Nabi pergi buat haji, habis dalam rukuk Islam, cukup dah 5. Semaya, mengucap, semaya, puasa, zakat dan haji. Jadi selesai hari ini, rukuk Islam ini sudah dah. Telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku. Cukup dah nikmat. Dan telah aku redha bagi kamu Islam sebagai din kamu. Tengok, diterjemah di sini sebagai din, maknanya sebagai agama kamu. Sebagai agama kamu. Maknanya dia diterjemah sebagai agama, sebagai din, sebagai pegangan hidup kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi berbagai-bagai takrif. Takrif maknanya pengenalan tentang Islam menurut keadaan orang yang bertanya. Jadi Nabi kita royak cara umum Islam ni 5 rukun. Perjalanan Islam lagu ni, tapi setiap kali orang mari tanya tu Nabi kita royak lagi. Ikut keadaan orang tanya tu untuk memperlengkapkan, nak mahal orang tu. Iaitu dengan hanya menyebut beberapa juzuk, beberapa bahagian yang menjadi rukun tanpa menyebut secara keseluruhan. Jadi kalau orang tanya ni, dia jawab ni, tengok dalam hadis. Dalam satu hadis, ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang apa dia Islam. Malaikat Jibril mari masuk dalam masjid Nabi kita duduk ramai-ramai, mari dia pelaga lutut dengan lutut. Tok lutut dia sini, pelaga dengan lutut Nabi. Nak mari tanya tentang rukun Islam, iman dan ihsan. Sinilah kita reti adab bahasanya bagi orang yang menuntut ilmu, saya duduk jauh dengan Tok Guru, kena dekat. Dekat tengok. Jibril mari ajar pelaga lutut. Ni, ya tu baru sudah. Baru tak payah boleh cuma lalu. Jadi dalam soalan dia tu dia tanya, "Ya Muhammad, apa Islam? Islam tu apa ya Muhammad?" Jadi jawab, Nabi kita jawab, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul bait wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila." Rawahu Muslim. Maksudnya Islam itu bahawa kamu menyaksikan tidak ada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah melainkan Allah. Itu syarat yang pertama, kita kena nyaksi bahawasanya Islam itu tidak ada la ilaha illallah, mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kita kena kata lagi. Kalau kata tak ada Tuhan saja, banyak lagi Tuhan lainnya, Tuhan kau tu. Tuhan yang berhak disembahnya tak ada kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, pesuruh Allah. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan mengerjakan haji jika berkuasa. Riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis yang lain, "Bunyal Islamu ala khamsin." Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dibinakan Islam itu di atas 5 perkara. Islam ini bina atas 5 rukun. Bersyahadah, makna bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah.
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, haji ke Baitullahil Haram, dan puasa Ramadan. Itu Nabi kita hurai tentang Islam 5 perkara. Ketika menjawab pertanyaan dari seorang yang bertanya, ada pula orang lain mari tanya, ya Rasulullah, apa dia Islam? Islam itu apa dia kat Nabi ya Rasulullah? Sedap soalan dia. Orang nak mengaji, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa'a. Wa dzakara lahu az-zakah faqala hal alayya ghairuha? Faqala la illa an tatawwa'a. Fa adbara wa huwa yaqul la azid ala hadha wa la anqus minhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah in sadaqa. Akhrajahu sittah illa at-Tirmizi. Mana hadis ini riwayat oleh 5 imam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sembahyang dalam sehari semalam. Orang itu mari tanya, ya Rasulullah. Dia tanya soalan dia, Islam tu gapo? Nabi kata, 5 sembahyang dalam sehari semalam, 5 kali mungkin sembahyang. Lalu dia bertanya lagi, adakah wajib pada saya selain daripada itu? Adakah sembahyang lain wajib selain daripada 5 ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, tak ada dalam 5 ni, melainkan yang sunat. Hak munawak sunat tu banyak lagi ada. Semaya sunat ratib ada 10 ke 12. Semaya sunat duha lagi ada, semaya sunat tahajud lagi, semaya sunat witir lagi banyak, tapi sunat. Tak buat tak berdosa, buat pahala boleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat. Kalau ada harta mungkin kena bayar zakat. Dia bertanya lagi, adakah wajib kepada saya lain daripadanya? Lepas pada zakat tu ada hal lain lagi, hak wajib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Melainkan yang sunat. Jika melakukan yang sunat ada lagi. Derma boleh saya beri lagi. Derma lagi, sedekah lagi, berapa lagi boleh saya beri lain pada zakat. Kita boleh bagi. Lalu dia berpaling. Bila dengar 2 perkara ni, boleh zakat sah, boleh semaya, klik dah. Padahal dia tak nak mengaji 2 ni dulu lagi ni. Lalu dia berpaling dan berkata, aku tidak menambah dan mengurangkan daripadanya. Aku tak tambah dah 5 ni. Zakat pun tak tambah dah, tak kurang. Kurang dah, tambah dah. Nak panggil hak ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mencapai kemenangan kalau dia benar. Orang ni kalau betul sungguh, dia pegang 5 sembahyang ni tak tinggal, dekah zakat dia tak tinggal, dia ni akan dapat kemenangan. Atau dia masuk syurga jika dia benar-benar begitu. Nabi kata dia ni dapat kemenangan. Orang ni masuk syurga kalau semati dia pegang dengan 5 perkara ni. Jadi kita lah ni, kok mana pun, susah kau senang, sakit kau segar, jangan tinggal 5 perkara ni, jangan. Jangan tinggal. Lorak kau tak lorak kau, bui semacam. Itu naik hak ni. Lepas tu, ada masa tu kena tambahlah sunat tu. Maknanya hak 5 ni asah ni, kepala modal dia panggil. Tak boleh tinggal, dia tinggal hak ni tak ada apa. Hadis-hadis tersebut hanyalah menyatakan tentang rukun-rukun Islam dan bukannya menyatakan keseluruhan ajaran Islam. Diriwayat sebahagian, bukan semua 5 tadilah. Kerana Islam yang terkandung dalam Al-Quran serta dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih luas daripada apa yang disebut dalam rukun-rukun Islam. Luas lagi lah. Sesungguhnya di sana masih ada lagi disebut tentang akhlak, ekonomi, kemasyarakatan, rumah tangga, negara, perdamaian, peperangan, balasan baik dan jahat. Banyak lagi lah ajarannya. Kalau sekiranya kita buka kitab-kitab fiqh pula, maka kita dapat melihat di dalamnya tentang hukum-hukum ibadat, muamalat, kehakiman, perundangan, jihad dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan yang bukan sekadar menyebut rukun-rukun Islam, tetapi adalah menyebut lebih daripada itu. Jadi itu kita nak faham Islam tu setara mana? Islam tu dibina di atas 5 rukun. Baiklah.
Di sini saya kemukakan beberapa takrif Islam sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh ulama-ulama Islam. Jadi takrif Islam itu lagu mana? Kita dengar pula lagi. Berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu mana hadis lah tu. Kalau kata sunnah ni, ini hadis. Di antaranya ialah yang pertama, Islam bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya yang lahir dari kesedaran dengan tidak dipaksa kerana ketundukan yang seperti itu tanpa perhitungan pahala dan dosa. Naknya Islam itu masuk ke apa? Islam berarti tunduk, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya yang lahir dari kesedaran dengan tidak paksa. Pasal apa maya ni? Kerana kita hamba Allah. Itu maknanya kita ni tunduk, patuh dengan rela hati. Kalau buat dengan paksa, kerana ketundukan dengan paksa itu tanpa perhitungan pahala dan dosa. Jadi kita nak rela, barulah kita mikir, buat boleh ni, buat boleh dapat pahala ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Surah Ali Imran ayat 83. Maksudnya, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya menyerah diri segala apa yang ada langit dan bumi. Tengok ni. Kita manusia nak cari agama lain, tak boleh serah diri kita. Sedangkan bumi dengan langit ni tunduk pada Allah SWT. Matahari tu, bila dia naik pagi ni, saya kata dia turun. Dia turun, esok dia minta izin ke Tuhan. Nak naik lagi boleh Tuhan? Naik. Saya kalau sampai hari kiamat, saya kata bola naik ni cukup dah. Baru dia berhenti. Ataupun dia naik terbalik, naik kuat dia jatuh. Segala makhluk ni sembah pada Allah SWT, tunduk pada Allah. Manusia yang hak degil kerah kepala. Baik dengan suka maupun terpaksa, semua kali tunduk pada Allah. Dan kepada Allah mereka dikembalikan nanti. Surah Ali Imran ayat 83. Adapun ketundukan dengan penuh kesedaran adalah hakikat Islam. Pasal apa dia mau tak buat ni? Apa dia tak ingin menjadi ini? Riba. Islam ni haram riba. Amba orang Islam tu perintah. Itu mana orang Islam. Hakikat orang Islam ni mana yang ikut. Dan dalam ketunduk yang seperti itu timbul pula dosa, pahala dan dosa. Kena ada. Sesungguhnya tanda, bukti penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah redha menerima agamanya. Ini yang penting sekali, kita ni kena redha. Kalau terima Islam, tak redha. Jadi. Tak jadi. Dia kena redha. Kena redha. Dia ada kita ni, tunduk Islam. Ikut, tapi tak redha. Tak jadi. Allahu Akbar. Buat pun maya ni. Moga tak maya kan? Saya mau kata orang pula. Jadi orang Nabi kita tadi. Tidak penuh Islam. Bukti penuh ketundukan kepada Allah SWT ialah redha menerima agamanya dan diiringi pula dengan penuh kesedaran. Redha dan sedar. Ini adalah lantaran Islam menurut pengertian ini adalah merupakan agama yang diredai Allah Subhanahu wa taala, agama yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam untuk disampaikan kepada manusia. Jadi wahyu kepada Nabi nak sampaikan agama ini kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Ali Imran ayat 85. Maksudnya, dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam, dicari agama lain, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi kita. Firman Allah Ta'ala lagi, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Maksudnya, dan barang siapa yang menyerah diri, yakni Islam, kepada Allah, sedangkan dia sebagai orang yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Jadi segala urusan manusia ni
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Firman Allah taala lagi, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Al-Baqarah 132-133. Maksudnya, dan Ibrahim, Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yaqub. Ibrahim dengan Yaqub wasiat berapa? Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, agama kamu, agama Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda mati? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah kamu sembah selepas aku meninggal? Nabi Yaqub bimbang. Karena anak dia tanya, lepas aku mati, lepas ayah mati ni, nak sembah ke apa anak-anak? Kita pun kena tanya. Lepas ayah mati ni, pahal molek ke tidak agama ni? Kalau tak pahal, kena cari ustaz dulu. Cari tok guru, ajar molek. Kalau tidak, huru-haru habis. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Itulah maksudnya. Bila kita tengok makna Islam, maksud dia berapa dia? Islam itu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Itu makna Islam. Kalau kata kita orang Islam, maksudnya kita orang yang tunduk, patuh kepada Allah. Kemudian dia khususkan Islam itu dengan ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, yang mengikut sepenuhnya tanpa kait dan syarat, tanpa ikatan dan tanpa syarat. Itu kait dengan ikatan. Maka dengan itu lahirlah ketundukan kepada Allah Rabbul Alamin secara khusyuk dan ikhtiari. Jadi berdasarkan kepada itu maka takrif Islam itu ialah ini takrif Islam tu maksud dia apa dia? Kepatuhan secara ikhtiari. Patuh kepada Allah secara ikhtiari, bukan paksa, itu makna ikhtiari. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan secara mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan supaya menyampaikan kepada manusia. Jadi kesimpulan kitanya, Islam itu ialah tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut syariat yang telah diajarkan kepada kita. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung pula yang kedua. Islam itu apa dia? Islam itu peraturan, nizam ataupun peraturan insya-Allah taala dalam perbincangan kita yang seterusnya.